Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil kitabil aziz wa a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qila man aba ya Rasulullah, qila man ata'ani yadkhulul jannah wa man asani faqad aba. Al-qamaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah summa alhamdulillah yang diberikan Tuan Musi Surau, barisan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, ahli jawatan Khusus Surau, tuan-tuan muslimin, muslimat, abang-abang, kakak-kakak, adik-adik, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberikan sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala masih pilih kita untuk sampai kepada bulan ini. Kita sampai pada bulan baru, yaitu bulan Syakban. Semalam berlalu sudah bulan Rejab. Dan bulan Rejab, tuan-tuan yang mulia, kita tahu ada satu peristiwa agung, yaitu peristiwa Isra' dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini pun telah diadakan ceramah khas berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau bagaimanapun tuan-tuan yang mulia, saya suka untuk sama-sama kita mengingati kembali, walaupun bukan daripada permulaan peristiwa Isra' dan Mi'raj, saya ambil cerita ataupun kisah ini daripada yang belakang, yang terakhir. Seperti yang kita maklum, Isra' dan Mi'raj baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Nabi SAW Mi'raj, naik ke langit Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga sampai ke Sidratul Muntaha. Cerita ini semua tuan-tuan maklum. Dan apabila baginda Nabi SAW turun, semula daripada Mi'raj Nabi SAW, dia turun semula ke bumi, iaitu di Mekah. Mi'raj maknanya daripada langit naik ke Sidratul Muntaha. Isra' perjalanan Nabi SAW daripada Mekah, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin. Jadi Mi'raj Nabi SAW, bila Nabi SAW turun ini, Nabi SAW turun sebelum fardu subuh, sebelum subuh. Naik malam hari Isra', naik juga malam hari yang sama Mi'raj. Sebelum subuh Nabi SAW dah turun.
Jadi bila Nabi SAW turun daripada langit Allah Subhanahu Wa Taala, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai sebelum subuh, maka Nabi SAW ni tuan-tuan dia juga ialah manusia macam kita juga. Dan bila dia sampai ke Mekah ni, di sisi Kaabah, turun sampai ke situ, maka baginda Nabi SAW ni dalam keadaan jiwa dia ni agak tertekan. Dia agak bingung, dia ada resah, dia ada gelisah, dia ada tekanan dalam diri dia. Kenapa tekanan dalam diri dia? Sebab dia nak bagi tahu orang. Macam mana dia nak bagi tahu orang tentang peristiwa Isra' dan Mi'raj ni? Kita ni kadang-kadang tuan-tuan, satu masa ada benda tu jadi kat kita, tapi bila kita nak sampaikan kepada orang tu, kita susah sangat nak cakap. Orang boleh percaya ke tak boleh percaya? Macam itulah Nabi SAW. Isra' ni satu perjalanan, satu malam. Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin, satu jalan. Sepatutnya 2 minggu perjalanan, satu malam sampai. Mi'raj pula, naik langit jumpa Allah Ta'ala, turun pula pada pagi sebelum subuh. Jadi peristiwa ni sebenarnya memberi sedikit tekanan kepada Nabi SAW, macam mana Nabi SAW nak sampaikan kepada umat dia, kepada kaum dia pada masa itu. Dan Nabi SAW percaya, yakin bahawa kalau dia cakap, susah orang nak percaya. Kalau kita sekarang ni tuan-tuan, kita naik kapal terbang, boleh pergi Amerika, besok balik, orang dah tak heran dah. Kalau pengerusi balik, cakap besok balik, malam ni dengar kuliah, malam ni terbang, besok balik, daripada mana Kanada, orang tak heran. Sebab apa? Sebab ada pesawat, sebab ada kapal terbang. Tapi kalau Isra' dan Mi'raj ini, balik nak cerita yang pada orang yang kita turun di belah langit, jangankan orang, kita sendiri pun kadang-kadang tak percaya. Ni macam itu. Dalam keadaan begitu, tuan-tuan, kebingungan Nabi SAW ni dalam keadaan tertekan, kebingungan, resah, gelisah, duduk berseorangan, bersendirian, tak tahu nak mulakan, nak cerita dengan siapa, tak tahu. Nak bagi tahu apa nanti dekat kaum dia ni, dia pun tak tahu macam mana nak cakap. Sebab dia ada rasa dalam diri dia ni, tuan-tuan yang mulia, yang orang tak akan percaya cerita ni. Datanglah satu orang, dia datang dekat Nabi SAW, dia duduk dekat sebelah Nabi SAW. Orang itu ialah Amr bin Hisham, ataupun dipanggil Umar bin Hisham, ataupun panggilan yang paling top untuk dia ni, Abu Jahal lanatullah alaih. Abu Jahal ni tuan-tuan dia jumpa Nabi SAW ni, duduk dari Mi'raj sampai sebelum subuh. Abu Jahal dah sampai Kaabah sebelum subuh. Maknanya Abu Jahal ni dia memang jenis orang bangun pagi sebelum subuh. Kalau kita ni pula yang bangun pagi selepas subuh, dengan Abu Jahal kita teruk. Nak dibandingkan dengan Abu Jahal. Punyalah dikatakan penentang agama Allah Subhanahu Taala, musuh Allah Subhanahu Taala. Namanya pun Abu Jahal, dengar nama pun kita tak suka. Dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum subuh, duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu dia ialah musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis yang panjang tu dia dikisahkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bercerita berkenaan dengan perkara ini. Bila Nabi SAW cerita kepada Ibnu Abbas diriwayatkan cerita ini. Dan bila Nabi SAW duduk dalam keadaan kebingungan, risau, bimbang, Abu Jahal ni tuan-tuan yang boleh, Abu Jahal musuh Allah, paling memusuhi baginda Nabi SAW. Dia tanya Nabi SAW, dia tanya, wahai Muhammad, ni caranya Abu Jahal tanya, wahai Muhammad, ada cerita apa? Dia tanya,
Dia tanya ni Abu Jahal ni tuan yang mulia, bukan dia nak tahu cerita apa. Dia punya perkataan istiza, maknanya dia sindir Nabi SAW, perli Nabi SAW. Hai Muhammad, ada cerita baru ke? Dia tanya macam tu. Ada cerita baru ke? Ada perkataan dia. Nabi SAW tuan dia dalam keadaan macam itu perasaannya. Abu Jahal tanya, wahai Muhammad, ada apa cerita ke? Tengok muka risau, bimbang, suram, bingung, monyok, mesti ada cerita baru, kan? Ini Abu Jahal. Nanti kita tengok macam mana Abu Jahal dengan kita, lebih kurang ke atau kita lebih daripada Abu Jahal. Dia tanya tu dengan makna yang sindiran. Dan Nabi SAW ni tuan-tuan, dia adalah seorang Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, baru balik daripada Mi'raj Allah Subhanahu Wa Taala, dapat hadiah solat. Dia bagi tahu, wahai Abu Jahal, ya, ada cerita. Abu Jahal ni tuan-tuan, bila nak cakap Muhammad SAW ni nak ceritakan dia cakap, cerita apa tu? Dia tanya. Seronok dia macam kita. Kita ni kalau kawan cerita, apa cerita? Cerita apa tu? Abu Jahal. Abu Jahal ni dia punya berlakon memek muka ni number 1. Tak boleh orang lawan. Wahai Muhammad, apa cerita? Cerita apa tu? Nabi SAW ni dia orang yang bersih. Hatinya bersih. Dia tak tahu orang punya trik pertanyaan dia. Ni pertanyaan ini tricky punya question ke tak, dia tak tahu. Sama ada yang ditanya tu betul-betul tanya ke buat main-main tanya. Nabi SAW bagi tahu, ada. Sesungguhnya aku telah di-Isra' dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Jahal cakap, oh iya ke? Dia tanya. Isra' itu ialah aku dijalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Oh, Abu Jahal cakap. Came to. Oh ya. Yeah. Sungguh-sungguhnya Abu Jahal dengar berita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habis pagi ni dah sampai sini. Ya. Yeah. Allah Ta'ala jalankan aku daripada Mekah ke Baitul Maqdis, Palestin, dan di-Mi'rajkan oleh Allah SWT sampai ke langit Allah Ta'ala, jumpa Allah SWT, tadi baru balik. Abu Jahal cakap, oh hebat kan? Dalam hati Abu Jahal itu dia cakap ini satu kemenangan untuk dia. Kenapa masuk kemenangan? Selama ini Nabi SAW berdebat dakwah dan nak sampaikan agama kepada orang-orang Quraisy pada masa itu, orang-orang yang menyembah berhala, satu agama dengan Abu Jahal. Nabi SAW beritahu, aku tadi datangi oleh Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam telah mengajarkan aku Al-Quran, cerita tentang agama, tentang wahyu Allah Ta'ala. Ramai orang ikut. Tapi pada hari ini Nabi SAW beritahu, aku Isra' dan Mi'raj, kan, turun daripada langit. Pagi ini sampai. Abu Jahal ni dia tanya Nabi SAW. Dia tanya, wahai Muhammad, aku yakin dengan cerita engkau. Apa kata? Apa kata dia cakap? Apa kata? Kalau aku kumpulkan orang-orang Quraisy di Mekah pada masa ini, apa yang kau cerita kat aku tadi tu, engkau ulang balik boleh tak? Dia cakap. Ni tuan-tuan. Apa yang kau cerita kat aku tadi tu, kau ulang balik boleh tak? Bagi tahu kepada orang-orang kafir Quraisy, boleh tak? Ya. Nabi SAW bagi tahu, boleh. Kumpulkanlah orang. Tengok Nabi SAW. Sedangkan itu perangkap tu. Perangkap macam kita ni lah tuan-tuan, kan? Orang panggil, kan? Bagilah penerangan perangkap tu. Ini perangkapnya Abu Jahal. Tapi sebab Nabi SAW ni tuan-tuan, dia orang yang bersih, jiwanya bersih. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, kekasih Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Abu Jahal tuan-tuan, bila Nabi SAW beritahu boleh, dia punya seronok. Tak disuruh pun,
Dia panggil semua orang-orang kafir Quraisy yang berada di sekitar Kaabah pada masa itu. Panggil pembesar-pembesar, kawan-kawan dia, orang-orang Islam yang baru masuk agama Islam, masuk kumpul, punya semangat, punya seronok ni Abu Jahal. Abu Jahal mati cakap, ini hari mesti Muhammad kena. Sebab cerita pelik, turun dari langit, pelik, orang tak tahu, orang tak faham, orang mesti cakap punya Muhammad something, mesti ada something tak betul. Dalam berapa minit tuan-tuan dia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bagi tahu, hanya berapa minit saja. Di hadapan Nabi SAW dipenuhi orang-orang kafir Quraisy dan juga orang-orang Islam yang jiwanya masih baru dalam agama. Dan Abu Jahal bagi tahu, wahai Muhammad, ramai dah orang berkumpul. Ceritalah apa yang kau bagi tahu kat aku tadi, cerita. Biar orang dengar. Muka Abu Jahal ni tuan-tuan dia, bila dia hadapan Nabi SAW ni, dia punya berlakon mukanya, tak ada rasa nak nyindir, tak ada rasa nak berlakon, tak ada. Mukanya memang baik. Ya, iya ke Muhammad? Kau balik Isra Mi'raj ke? Hebat. Nanti cerita ya. Tahu cerita. Nabi SAW dia beritahu, sesungguhnya aku telah di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku telah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang yang berkumpul tanya, wahai Muhammad, hang pi mana? Dia tanya, kau pergi mana? Aku telah sampai daripada Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestin. Orang ramai tanya lagi, bila engkau pergi? Malam tadi pergi. Pagi ni dah sampai? Pagi ni dah sampai. Ni orang tanya, bila pergi? Malam tadi pergi. Bila sampai? Pagi ni dah sampai. Beberapa orang pembesar pada masa itu semua tepuk tangan. Tengok tuan-tuan, orang tepuk tangan, punya seronok. Betul lah cakap engkau Abu Jahal, betul. Ni Muhammad ni gila. Sedangkan perjalanan dari Makkah ke Baitul Maqdis, tuan-tuan yang mulia, ke Masjidil Aqsa mengambil masa 2 minggu perjalanan paling kurang. Tapi Muhammad SAW bagi tahu, dia jalan satu malam, dia naik langit, dia turun satu pagi, sampai besok sebelum subuh. Orang tepuk tangan. Sebahagian daripada orang-orang yang ada di hadapan Nabi SAW pada masa itu, ada yang tepuk tangan, ada yang tepuk dahi. Tepuk dahi. Cerita Nabi SAW, Isra, Mi'raj, tepuk dahi. Dan ada yang sebahagian terus keluar murtad pada masa itu, terus keluar, dia yang agama Islam keluar terus. Abu Jahal tengok, bagus Muhammad cerita. Kan? Tengok Muhammad cerita. Bukan aku cerita, Muhammad cerita tau. Aku suruh dia cerita, dia cerita. Dia tanya, korang percaya ke Muhammad cerita? Ni tengok cerita sikapnya Abu Jahal. Abu Jahal punya perangai di tuan dia sebiji macam kita. Kau cerita pasal agama, kau cerita pasal betul, cerita pasal hukum, haram, harus, halal. Bila orang cakap, kita orang pertama, tengok dia cakap, bukan aku cakap tau, dia cakap tau. Kan, dia yang cakap kan? Tengok, bukan aku cakap, dia cakap. Tengok perangai Abu Jahal. Dan bila Nabi SAW telah bagi tahu kisah ini kepada orang-orang yang di hadapannya, maka pada masa itu orang-orang yang masih imannya lemah, separuh murtad, separuh dia 50-50. Nak ikut tak ikut, nak ikut tak ikut. Abu Jahal masuk jarum. Dia cakap tak ikut Muhammad lah. Ada ke boleh pergi jalan Mekah ke Palestin satu malam? Lagi naik langit jumpa Allah Ta'ala, mana kenderaan? Kan Abu Jahal, dia pakai logik akal. Ramai orang percaya. Tak sampai itu ya tuan-tuan yang mulia. Kerja Abu Jahal ni tuan-tuan mulia, tak sampai situ je. Ni kerja Abu Jahal. Bila Nabi SAW dah bagi penerangan, ramai orang yang tak percaya dengan cerita itu, Abu Jahal tak habis kat situ. Terus dia berlari jumpa sahabat Nabi SAW. Ni orang ni kena jumpa. So dia paling rapat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kena jumpa. Yang tadi tu dah settle, dah selesai masalah.
Dia jumpa Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini sahabat karib. Dia jumpa Abu Bakar, dia bagi tahu, "Wahai Abu Bakar, aku ada cerita best pagi ni." Abu Bakar cakap, "Cerita apa?" "Cerita daripada Muhammad." "Muhammad?" "Ya." Dan dia dah ceritakan kepada orang-orang kafir pada masa itu dan di hadapan orang-orang yang beriman pada masa itu. Baru tadi dia ceritakan. "Oh iya ke?" Kan? Ya Abu Bakar. Apa yang disampaikan? Abu Jahal punya cerita nak sampaikan ke Abu Bakar. Dia punya cerita. "Abu Bakar, kawan kau tu Muhammad, dia cakap dia Isra', dijalankan oleh Allah Ta'ala Tuhan kamu tu." Tu ayat dia. Dia Isra' dijalankan oleh Tuhan kamu tu, dia cakap. Dia sindir. Tuhan kamu tu Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestin tu satu malam. Dan Muhammad bagi tahu aku dan juga orang-orang yang berkumpul pada pagi tadi, dia juga Mi'raj jumpa Allah Subhanahu Taala dan dia turun lagi sampai sebelum subuh. Tu kawan kau tu. Ni ayat dia. Ayat Abu Jahal. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu dia tanya, "Wahai Abu Jahal, ada apa cerita lain tak daripada tu? Lagi cerita ada lagi tak?" Dia kata, "Tak, itu aja. Tak boleh lebih-lebih, itu pun. Kau percaya ke?" Tanya. Abu Jahal tanya, "Hai Abu Bakar, kau percaya ke?" Abu Bakar bagi tahu, "Wahai Abu Jahal, kalau itu yang kau ceritakan dan itu cerita daripada Nabi Muhammad SAW, aku percaya. Dan lebih daripada apa yang kau ceritakan pun aku percaya." Tengok Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Apa beza Abu Jahal tuan-tuan yang mulia dengan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu? Abu Jahal ni tuan-tuan yang mulia, berita betul dia terima, tapi bila dia sampaikan kepada orang jadi tak betul. Abu Bakar dengar cerita betul daripada Nabi SAW, betul, dia ikut betul. Itu beza Sayyidina Abu Bakar dengan Abu Jahal. Sebab Abu Jahal ni tuan-tuan yang mulia, dia telah pada hari ini kita tengok, sedangkan dalam agama ni tuan-tuan yang mulia, bila orang berkata betul, bila Quran berkata betul, bila Nabi SAW hadisnya sahih bagi tahu kita tentang hukum hakam agama, boleh dalam agama begini, begitu, begini, begitu, kita ni sepatutnya cakap yang boleh. Tapi sebab kita pun perangai lebih kurang macam Abu Jahal, kita cakap yang tak boleh. Kita nak memburuk-burukkan orang walaupun perkara itu betul. Sebab tu orang cakap kadang-kadang mulut kita ni lebih tajam daripada otak kita. Apa beza mulut tajam daripada otak kita? Mulut tajam ni tuan dia, bila orang cerita kita punya mulut tajam. Otaknya tak berapa nak tajam, tapi muncung kita tajam. Kan kita suka macam tu. Kalau ada sosial media cakap, dia macam tu, ya ke, dia kahwin lagi, dia cerita macam tu. Sedangkan dalam agama membenarkan, caranya tak betul, kena betulkan cara, benarkan itu cerita lain. Suatu bila Nabi SAW bercerita berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj, dia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini cerita yang betul, cerita yang benar, cerita yang sahih. Kita orang beriman itu bila dia keluar daripada Nabi SAW, mulut Nabi SAW itu kita kena benarkan. Walaupun perkara itu kita tak nak fikir logik, kita tak logik. Sebab apa? Sebab yang berkata itu Nabi SAW. Siapa yang menjalankan? Allah Subhanahu Wa Taala. Satu peristiwa Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan yang mulia, di antara perkara penting bila dia turun, tuan-tuan yang mulia, Nabi SAW turun daripada Mi'raj, kita ni kena jadi orang yang membenarkan apa yang baginda Nabi SAW sampaikan. Sami'na wa ata'na, kita dengar, kita taat. Kita nak jadi orang yang dengar dan kita nak jadi orang yang taat. Bukan kita wasamina wa asaina, orang yang dengar tapi kita orang yang engkar, orang yang menidakkan. Tak nak, kita nak jadi orang yang dengar dan kita jadi orang yang taat. Apa yang baginda Nabi sampaikan itu ya kebenaran. Begitulah sepatutnya kita, macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sepatutnya begitu.
Sebab tu dalam agama ni tuan-tuan belia, apa perkara yang betul, kita jangan cakap benda jadi tak betul. Macam mana Abu Jahal ni tuan-tuan belia, perkara yang betul disampaikan oleh Nabi SAW, tetapi dia ni sampaikan kepada orang lain jadi benda tak betul. Dan dia suka manipulasi cerita, kasih panaskan cerita, bakar-bakar cerita. Ini perangai Abu Jahal. Sebab itu kita ni tuan-tuan dia minta sangat dijauhkan daripada sifat dan sikap Abu Jahal ini. Tuan-tuan yang mulia, berkenaan dengan Abu Jahal ni. Abu Jahal ni tuan-tuan yang mulia, dia punya tak suka Nabi SAW. Bila Nabi SAW ni dalam keadaan solat, bila Nabi SAW ini dia sedang rukuk atau sedang sujud, maka Abu Jahal ni dia akan datang kepada Nabi SAW ini, dia bawa isi perut unta, usus, kotoran, dia ambil, dia letak kat badan Nabi SAW. Ini kerja Abu Jahal. Dia punya tak suka dengan Muhammad SAW. Dan Abu Jahal jugalah ni tuan-tuan yang mulia, yang telah membunuh Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu dan Sumayyah radhiyallahu anha. Dia bunuh tuan-tuan yang mulia orang yang baru memeluk agama Islam, yang imannya masih lagi terlalu baru dalam agama ini. Sumayyah radhiyallahu anha tuan-tuan mulia ditombak tuan-tuan mulia sampai tembus oleh Abu Jahal, syahid dia. Begitu juga Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu, anaknya Sumayyah radhiyallahu anha pun mati disebabkan oleh Abu Jahal. Punyalah jahat nak bagi tahu Abu Jahal. Dan kita tahu kisahnya Abu Jahal tuan-tuan yang mulia, macam mana dia ialah orang yang memulakan peperangan Badar. Dia telah menyekat kabilah-kabilah Arab pada masa itu yang ingin berniaga. Dan berita itu sampai kepada Nabi SAW, macam mana Abu Jahal dan Abu Sufyan itu dia menghalang kabilah-kabilah orang Islam nak berniaga. Asalnya nak halang, tetapi jadinya perang. Sebab apa? Sebab perangai Abu Jahal. Abu Jahal punya perangai itu dia punya dengki, iri, busuk hati dengan Islam ni, dengan Nabi SAW ini, dan dia ialah orang yang mencetuskan peperangan Badar. Dan dalam peperangan Badar itu pun Allah Subhanahu wa taala telah menyebabkan Abu Jahal laknatullah alaihi ini dia mati dalam peperangan Badar. Siapa yang bunuh? Yang bunuh di antaranya ialah dua orang adik-beradik lelaki kembar, Muaz dan Muawiz radhiyallahu anhu, dua anak kecil yang ikut dalam peperangan Badar. Dan dalam peperangan Badar ini tuan-tuan dia, budak kecil ini yang berumur belasan tahun, umur macam kanak-kanak, macam budak, dia kerap bertanya dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat besar Nabi SAW yang ikut dalam peperangan Badar. Sering tanya, Muaz tanya, wahai pakcik, kat mana nak nampak Abu Jahal? Aku dengar dah biasa cerita dia ni. Dia lah orang yang memusuhi agama Allah, dia memusuhi Muhammad SAW. Aku nak tahu siapa, nanti kalau nampak dia tolong tunjuk. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu atau Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, sahabat yang dalam peperangan Badar pada masa itu, dia tengok budak. Dia cakap, kau budak ni apalah nak cerita pasal Abu Jahal? Abu Jahal ni orang jahat tau, gangster besar. Apalah budak boleh buat kat dia? Datang kembarnya dia pula, Muawiz radhiyallahu anhu. Wahai pakcik, tanya Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, nanti kalau nampak Abu Jahal bagi tahu ya. Dia, kau pun sama budak-budak. Abu Jahal tu kepala gangster. Ni kita ni pakcik-pakciknya sama level lah, kau orang ni kecil. Tak apa pakcik, nanti kalau nampak Abu Jahal bagi tahu je.
Dalam peperangan Badar tercetus tuan yang mulia, dalam keadaan macam mana 313 orang Islam berjumpa dengan 1.000 orang-orang kafir Quraisy yang diketahui antaranya oleh Abu Jahal. Dalam peperangan yang sengit itu, Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu dia bagi tahu pada budak tadi, tu yang naik kuda tu yang paling laju dialah Abu Jahal. Muawis adik-beradik ni tuan dia kejar Abu Jahal. Dia punya semangat ni tuan dia tak tengok kiri kanan, depan belakang, yang dia nampak Abu Jahal aja. Dan sahabat Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia tengok pada masa itu dua orang adik-beradik ni tuan dia menuju kepada Abu Jahal dalam keadaan yang berlari sangat laju, tanpa ada rasa gerun dan takut dalam diri dia. Yang dia nampak ialah Abu Jahal aja, lain dia tak nampak. Punya laju budak ni tuan dia, bila sampai di hadapan Abu Jahal, dia tebas dia punya kaki kudanya Abu Jahal. Jatuh Abu Jahal. Adik yang satu orang tebas pula kakinya Abu Jahal. Tak boleh nak jalan. Dalam keadaan lemah Abu Jahal itu dia dalam peperangan Badar. Dan pada masa itu datanglah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, yang pada masa itu telah memenggal kepala Abu Jahal. Sebelum kena penggal ni tuan Abu Jahal dia ada bagi tahu pada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dah kaki pun kena tebas, semua pun dah kena. Dalam keadaan sakit macam tu pun ni Abu Jahal dia bagi tahu, hai Abdullah, bagi tahu sahabat kamu Muhammad, ni Abu Jahal, aku tetap memusuhi dia daripada aku hidup sampai aku mati. Ni Abu Jahal. Abu Jahal punya level jahat ni tuan dia, sampai ulama bagi tahu tak ada pun yang ikut macam dia. Aku sesekali memusuhi Muhammad, aku tidak akan beriman pada dia. Ini Abu Jahal. Sedangkan kalau kita tahu macam mana peristiwa Fir'aun mengejar Nabi Musa alaihissalam sampai tenggelam tuan dia, sampai dia nak bernafas lemas pun dia boleh sebut lagi, amantu bi rabbika Musa wa Harun, aku beriman pada Rabb Tuhannya Nabi Musa dan Nabi Harun. Dia masih nak beriman tu tuan dia Fir'aun, dalam keadaan dia nak lemas, nak mati, masih sempat lagi, walaupun Allah tak terima imannya Fir'aun. Tetapi Abu Jahal, aku hidup tetap memusuhi Muhammad, aku tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana Abu Jahal dengan Fir'aun ni tuan dia, punya jahatnya Abu Jahal. Kurang-kurang Fir'aun tu dah jahat pun, kurang-kurang nak mati pun acah-acah lah macam beriman. Tapi Abu Jahal nak mati pun dia tetap kufur. Aku menentang Muhammad dalam masa aku hidup dan sampai aku mati. Punya tak suka Muhammad. Dipenggal oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tuan dia. Siapa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Dia adalah antara sahabat yang paling bagus dalam bacaan Al-Quran. Orang membaca Quran itu tuan dia ada kekuatan. Dia pancung kepala Abu Jahal itu tuan dia bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi SAW bawa kepala Abu Jahal. Apa Nabi SAW bagi tahu, wahai Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya dia ialah orang yang sangat memusuhi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dia ialah orang yang sangat memusuhi aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ni tuan dia punya tak suka Nabi SAW. Dia punya tak suka kepada orang Islam ni tuan dia, sampai mati dia buat. Kalau orang Islam punya cerita kebaikan, dia akan cerita keburukan. Dan dia orang yang sangat pandai bermuka-muka, depan lain, belakang lain, kanan lain, kiri lain. Depan orang cakap betul, kanan orang cakap salah. Kanan orang cakap betul, kiri orang cakap salah. Ini perangai Abu Jahal. Dia orang yang sangat menentang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Jahal. Abu Jahal tuan-tuan beliau, peristiwa bila dia telah
mati di dalam peperangan Badar. Keturunan dia lahirlah satu orang anak yang dinamakan Ikrimah bin Abu Jahal. Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu. Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu anhu, walaupun dia anak Abu Jahal, tetapi dia orang yang kuat beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan bila berdatang dengan di hadapan sahabat-sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, Ikrimah bin Abu Jahal itu dia orang yang hebat amalan agama dia. Pernah satu masa orang sindir dia namanya ialah Ikrimah bin Abu Jahal. Dia sebut nama bapa dia kuat sikit. Ni siapa? Ni Ikrimah bin Abu Jahal. Nabi SAW beritahu jangan sebut perkara itu. Sebab Ikrimah ni bila dengar nama bapa dia jadi malu. Tapi Nabi SAW, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Abdullah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dia tahu macam mana Ikrimah ni hebat. Pernah satu masa dia tengok satu majlis datang ramai-ramai macam kita ni, tuan dia berkumpul. Ikrimah ni datang jauh. Dia duduk jauh. Sebab apa? Sebab dia tahu malu. Bapa dia namanya Abu Jahal. Dan Nabi SAW nampak Ikrimah ni dia duduk jauh. Ramai-ramai sahabat kumpul ni dia duduk jauh. Kita ni memang macam itu kadang-kadang tuan-tuan. Kan kita tahu kan kita ni yang jahat-jahat kan duduk jauh. Ni yang jahat-jahat ni mungkin bukannya jahat. Bukan cakap bapaknya tak baik, bukan. Ni contoh. Ya. Ikrimah bin Abu Jahal ni tuan-tuan dia dalam majlis dia duduk jauh-jauh. Bukan nak cakap tuan-tuan punya bapa Abu Jahal, bukan. Bukan, dia cakap aja. Bila Nabi SAW nampak Ikrimah ni duduk jauh, Nabi SAW ni dia panggil Ikrimah. Wahai Ikrimah, datang. Ikrimah ni dia malu sebab dia tahu keturunan bapa dia tak baik. Tapi Nabi SAW jemput, wahai Ikrimah datang sini, duduk sebelah aku. Ikrimah datang. Bila Ikrimah jalan itu tuan dia, sahabat tengok ni. Kita ni kalau orang jahat, tengok kan macam tu. Bapaknya jahat, bukan kita jahat. Ikrimah masuk dekat dengan Nabi SAW ni. Sahabat-sahabat besar pada masa itu yang ada duduk dengan Nabi SAW ni, tengok dalam keadaan takjub, kagum. Ikrimah. Apa makna tuan-tuan? Belum tentu bapa kita tak baik, anak dia jadi tak baik. Yang kita takut bapa kita baik, kita jadi anak tak baik. Itu yang paling takut. Kan dah jadi baik. Kita nak jadi baik kan? Nanti azan semua jadi baik insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mulia, walaupun Ikrimah bin Abu Jahal binnya itu bapa dia Abu Jahal, tetapi dialah orang antara orang-orang yang hebat. Imannya di sisi Allah Subhanahu taala, dia jelah orang yang menyebabkan Islam juga tuan-tuan yang mulia dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu taala. Jadi banyak berkenaan dengan pelajaran kita, berkenaan dengan walaupun kita dengar nama-nama tidak kita suka untuk dengar, tetapi itulah sikap dan sifat yang kita boleh belajar. Macam mana kita untuk jauhkan daripada sifat-sifat macam itu. Jadi minta maaf atas kekurangan. Minta maaf sekiranya ada perkataan dan percakapan saya ni tuan-tuan dia yang menyinggung perasaan tuan-tuan. InsyaAllah bulan Sya'ban ini kita doa wa balighna Ramadan, supaya Allah Ta'ala sampaikan kita pada bulan Ramadan insyaAllah. Wallahu alam. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengenal kelas para dan surah Nas.